Salam sejahtera. Mari kita melihat video tontonan e-folio bagi kursus penghayatan etika dan peradaban. Tajuk video adalah 5 perkara dalam perlembagaan Malaysia yang tidak boleh dipertikaikan dan dibincangkan secara terbuka. Mari kita melihat. Ini adalah alih-alih kumpulan saya. Mengapa agama Islam dijadikan sebagai agama persekutuan? Agama Islam dipilih sebagai agama rasmi Malaysia untuk mencerminkan sejarah, demografi dan peranannya dalam membentuk identiti nasional serta menyatukan pelbagai kumpulan etnik dan agama. Keputusan ini didasarkan pada konsensus semasa pembentukan negara dan diharapkan menyumbang kepada kestabilan serta perpaduan dalam masyarakat. Mengapakah agama Islam tidak boleh dipertikaikan secara terbuka? Kedudukan agama. Agama Islam di Malaysia diakui sebagai agama utama dan asas kepada undang-undang negara. Oleh itu, pertikaian terhadap agama Islam dapat dianggap sebagai ancaman terhadap kedudukan undang-undang dan nilai-nilai masyarakat. Isu kebangsaan dan perpaduan. Dalam usaha menjaga kestabilan dan perpaduan antara pelbagai kumpulan etnik dan agama di Malaysia, pertikaian terbuka terhadap agama Islam boleh dianggap sebagai ancaman terhadap perpaduan nasional. Individu yang menghina agama Islam di Malaysia diambil tindakan undang-undang di bawah Akta Hasutan atau undang-undang lain. Ini mencerminkan sensitiviti masyarakat dan kerajaan terhadap isu agama untuk memelihara keamanan dan perpaduan negara. Seterusnya merupakan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Ia merupakan salah satu perkara yang tidak boleh dipertikaikan dan dibincangkan secara terbuka. Mari kita lihat mengapakah kedaulatan Raja-Raja Melayu tidak boleh dipertikaikan dan dibincangkan secara terbuka. Hal ini demikian kerana menurut perlembagaan, kedudukan Raja-Raja Melayu adalah mutlak dan tidak boleh disentuh. Hal ini dimaksudkan untuk melestarikan dan menjaga institusi beraja sebagai simbol kesatuan dan identiti negara. Sebagai contoh, perkara ini telah dibincangkan semasa persidangan Parlimen tahun 1990 oleh Tengku Razaleek Hamzah. Mari kita lihat. Demi kestabilan dan kemakmuran negara, jangan sesiapa pun mengungkitkan lagi soal hak keistimewaan orang Melayu, soal kedudukan bahasa Melayu dan soal kedudukan institusi Raja-Raja Melayu. Bahkan kepada orang Melayu sendiri. Perkara dalam perlembagaan Malaysia yang tidak boleh dipertikaikan dan dibincangkan secara terbuka adalah hak asasi manusia. Apakah yang dimaksudkan dengan hak asasi manusia? Hak asasi manusia merujuk kepada hak-hak yang meletak pada setiap individu secara semula jadi dan tidak boleh diambil atau diabaikan oleh sesiapa atau suatu pihak. Hak-hak ini merangkumi prinsip-prinsip asas yang diiktiraf sebagai hak-hak yang fundamental bagi semua manusia tanpa mengira jantina, etnik, agama, kebangsaan, warna kulit atau sebarang faktor yang lain. Mengapakah hak asasi manusia dalam perlembagaan Malaysia tidak boleh dipertikaikan dan dibincangkan secara terbuka? Hak asasi manusia termaktub sebagai suatu yang tidak boleh dipertikaikan secara terbuka dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia kerana ia dianggap sebagai asas yang penting untuk keadilan, kesaksamaan dan keamanan dalam masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan budaya. Hak ini adalah landasan asas perlembagaan. Hak asasi manusia dianggap sebagai asas yang mendasari Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Ia merupakan prinsip yang mengariskan hak-hak fundamental setiap individu seperti hak untuk hidup, kebebasan beragama, hak untuk tidak didiskriminasi dan lain-lain. Perlembagaan tersebut merangkumi perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai satu daripada prinsip-prinsip utama dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Kontrak sosial merujuk kepada kesepakatan tidak rasmi di antara pelbagai kumpulan dalam masyarakat mengenai cara hidup bersama, pemakaian hak dan tanggungjawab masing-masing. Hak asasi manusia menjadi salah satu komponen penting dalam kesepakatan ini kerana ia merupakan satu prinsip yang diterima oleh pelbagai kumpulan dalam masyarakat Malaysia. Pengiktirafan dan pemeliharaan hak asasi manusia adalah penting untuk menjaga keadilan, kesesamaan dan keharmonian antara kumpulan-kumpulan yang berbeza di Malaysia.
Oleh itu, hak asasi manusia dianggap sebagai suatu yang tidak boleh dipertikaikan secara terbuka dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia kerana ia merupakan satu prinsip yang dianggap asas dan penting bagi keadilan, kesaksamaan serta keamanan dalam masyarakat yang berbilang kaum dan budaya. Ini juga sejajar dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kontrak sosial yang menjadi landasan kehidupan bersama masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Tajuk hari ini adalah Hak Keistimewaan Orang Melayu dan Bumi Putera. Apakah kedudukan keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putera yang dimiliki dalam perlembagaan? Mari kita lihat perbualan antara dua pelajar universiti. Boleh awak tolong jelaskan saya tentang hak keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putera? Boleh je, tetapi ini adalah perkara yang masuk dalam Perlembagaan Malaysia yang tidak boleh dibincang secara terbuka. Di bawah perkara 153 yang di-Pertuan Agong melaksakan dasar melindungi kedudukan keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putera Sabah dan Sarawak dari segi jawatan dan perkhidmatan awam dalam pemberian beasiswa dan bantuan atau kemudahan pendidikan yang lain dan permit serta lesen perniagaan dan perdagangan. Merujuk kepada perjanjian-perjanjian bagi hak orang Melayu dan Bumi Putera. Pertama adalah tanah, di mana orang Melayu akan mendapatkan tanah dengan kebenaran oleh kerajaan negeri. Yang kedua adalah ekonomi. Rancangan Malaysia kedua diwujudkan adalah untuk menyusun semula masyarakat dan mengurangkan penguasaan kaum Cina dan orang Arab asli di dalam sektor ekonomi di Malaysia. Terima kasih. Sama-sama. Kewarganegaraan. Apakah yang dimaksudkan dengan kewarganegaraan? Hey, adakah anda tahu mengapa kewarganegaraan tidak boleh dijaga? Ini adalah perkara dalam Perlembagaan Malaysia yang tidak boleh dibincang secara terbuka. Boleh tak awak terangkan kepada saya? Tapi ini adalah perkara yang sensitif, tidak boleh diperbincangkan. Saya ingin tahu tentang negara awak. Baik, saya akan terangkan. Ini dikatakan sensitif sebab perlindungan entiti bangsa, kepentingan nasional dan keselamatan negara. Pertamanya, Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai pelbagai kumpulan etnik dan budaya. Menjaga kewarganegaraan secara konsisten membantu melindungi etnik dan hak-hak kumpulan-kumpulan ini. Oh, faham? Selain itu, keputusan mengenai kewarganegaraan juga boleh dipandang sebagai hak dan kepentingan nasional. Oh, bukan itu sahaja. Kontrol ketat terhadap isu kewarganegaraan juga berkait rapat dengan keselamatan negara. Faham? Terima kasih. Baik, sama-sama.